الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما بعد. Bahagia tuan kursi Masjid Korea Pesawat segala. Bahagia tuan Imam Bilal, tuan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah. Dah subuh dah. Lama dah cuti. Sampai lupa dah kat mana baca. Alhamdulillah. Allah benar lagi, Allah izinkan lagi lah kita dapat lagi lah sama-sama sebagai kita memenuhi dan juga menambah sedikit ilmu yang ada untuk kita sama-sama renungkan, kita ambil dan amalkan bersama insyaAllah. Sebagai pengisian antara maghrib dengan isyak. Maghrib isyak tak lama, kita ada lebih kurang 40 minit saja extra time tu. Sebab jabatan agama kita kata 30 minit saja. Kuliah ni 30 minit. Itu kira waktu kecederaan lah tu. Sampai isyak insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung bacaan kita dalam kitab Ulumul Muslim, Akhlak Orang Islam. Akhlak Orang Islam. Bab akhlak ni kita baca ni. Kita tak bukan bab fiqh sangat dah. Kita tidak membicarakan bukan kitab fiqh, kitab tauhid ataupun kitab tasawuf sebagainya. Akhlak saja. Kenapa perlunya akhlak? Kenapa kita perlu belajar ataupun kenapa kita perlu mendalami tentang akhlak Islam? Nabi kata, Nabi SAW Allah utuskan tujuan dia yang pertama ialah betulkan tauhid. Manusia zaman ini, orang Arab ketika itu digelar zaman jahiliyah, yang agamanya ikut dan dia. Mana yang nampak hebat itulah yang disembah. Kita punya ekor dia kuat, sebab tu dia ada apa? Kita kena tutup ekor tu baru dia tak gemuk. Kalau tidak kan macam ada 3-4 suara bunyi. ECSO tu, itu tutup. Kalau nak karaoke kena pakai ekor tak apa. Ini ceramah dia akan jadi ada suara latar kat belakang kan. Okay. Baik. Itu tujuan asal. Maknanya bila Nabi itu tak betulkan tentang pendirian atau pegangan agama zaman itu, tauhid. Sebab tu antara ayat awal turunnya Al-Quran tu ayat yang terawal ialah berkenaan dengan tauhid. Antaranya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu tidak ada sama sepertinya. Nak cerita bahawa Tuhan itu bukannya Tuhan itu macam-macam. Sebab zaman itu orang Arab ni, setiap kabilah itu, dia banyak kabilah, setiap kabilah itu dia ada Tuhan
dia sendiri. Setiap kabilah tu dia ada patung dia sendiri. Dia banyak. Sebab itu ketika Nabi dalam Fathu Makkah, ketika Nabi menawan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, ya, dapat tawan kota Mekah itu, ya, dia dapati keliling Kaabah itu ada 360 patung, yang macam-macam fashion, macam-macam rupa ada, yang gagang, yang senyum, ya. Patung jantan ada, patung betina pun ada, macam-macam, ya. Sekarang pun ada lagi kan. Kita pun sekarang dekat Malaysia ni banyak, ya. Yang tangan 2, tangan 4, tangan 8 pun ada, hidung pendek, hidung panjang, macam-macam ada. Maknanya ketika itu manusia ni nak mengenal Tuhan itu, cara dia berdasarkan bayangan. Apa yang terlintas dalam kepala macam ni bentuk, mereka ukir dan mereka sembah. Jadi Nabi SAW bawa yang itu yang pertama. Kemudian juga Nabi diutus untuk betulkan akhlak. Akhlak Nabi betulkan. Maknanya dari sampai kita beribadah, kita patuh kepada Allah, satu perkara lagi yang kita perlu buat, yang kita perlu akur, ialah betulkan akhlak. Tak guna kalau kita ni berpegang banyak melaksanakan ibadah, ya, ibadah banyak, buat sungguh-sungguh, tapi akhlak buruk, tak jadi. Tak jadi, sebab dia tidak seiring. Akhlak yang, ibadah yang baik, ibadah yang sempurna, dia mesti seiring dengan akhlak yang baik, ya. Kalau ibadahnya cantik, akhlaknya kurang cantik, bengisnya lebih, contohlah bengisnya lebih, maka ibadah tadi tidak dapat, ya, tidak dapat memberi kebaikan kepada diri dia. Ibadah yang kita buat, kita solat maghrib tadi, tuan-tuan datang, ya, tuan-tuan datang ke masjid, setiap waktu datang buat ibadah, tetapi dari segi akhlak tidak baik. Akhlak ni bukan satu benda, akhlak ini banyak. Segala kehidupan kita ni, ya, daripada segala apa kehidupan kita ni, dia dalam lingkaran akhlak, ya. Nabi ajar segala macam. Kita bercakap dengan kawan, Nabi ajar. Bercakap dengan kawan kita, bersembang, cakap je, bersembang pun ada akhlak di sana, ya. Kasar ke tidak kita bercakap, nyangit ke tidak kita bercakap, ya. Suara pun dalam akhlak Islam, dia tak boleh nyangit, dia tidak boleh suara kuat, macam mana kenengking tu tak boleh. Itu akhlak. Maknanya segala itu, Islam bina kita ni, di samping dari segi tauhid kita, ibadah kita, fiqh kita dan hukum sebagainya, dalam itu ada akhlak. Sebab itu akhlak kita ni kena baik, dan baik itu kita baca, bukan nipih-nipih kita, tebal, ya. Dipandu oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya. Kitabnya ada 512 tak silap ke berapa belah muka surat, 512. Kita baru 14 muka surat. 500 muka surat lagi nak ambil. Kita baca 14 muka surat ni, dah berapa kali baca, berapa kali pertemuan, tak tahulah sempat tak sempat habis kitab ni, ya. Tak, tuan pergi dulu, saya pergi dulu, agak-agak siapa pergi dulu. Jadi, ya, maknanya, dan kita tentang akhlak bukan satu macam ni, bukan satu ni. Kita akhlak ni banyak ulama-ulama menceritakan, ya, memberi panduan tentang akhlak, banyak sangat, ya. Kita ambil salah satu saja, ya. Dan kitab yang kita ambil ini karangan, ya, ulama yang akhir zamannya, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali yang ya, dalam tahun 2000 baru ni, dia meninggal dunia dalam tahun 2011 pun lah, dalam 3-4 tahun lepas. Maknanya dia ulama yang terkini, ya, dan menulis. Okey, baik, insyaAllah kita masuk bab kedua malam ni. Bab kedua ni, kalau bab pertama tu cerita tentang rukun Islam, masih dikaitkan rukun Islam tu bab ibadah. Dalam rukun Islam tu juga dikaitkan dengan rukun iman, cerita tentang itu, tapi dalam itu ada akhlak. Dalam syahadah kita ada akhlak, dalam solat kita ada akhlak, dalam kita berpuasa pun ada akhlak, ya.
kita saja, kita tak makan, tak minum. Tetapi puasa juga mendisiplinkan rohani kita, mendisiplinkan kita punya akal kita, emosi kita, ya, mental kita, ya, yang tidak memerlukan makanan dunia ni, ataupun makanan yang berbentuk apa, kelaziman kita itu, ya. Yang itu macam mana nak bentuk? Bentuk melalui akhlak. Sebab itu dalam bulan Ramadan kan kita diberitahu, ya, bukan sekadar tak makan, tak minum, kita juga kena jaga tutur kata, jaga perbuatan, sebab dia menjejaskan puasa. Ya, puasa tak makan, tak minum, tapi cakap pun sebarang saja, cakap lepas saja, akhirnya puasa pahala dia makin kurang. Di situlah akhlak dan sebagainya, ya. InsyaAllah malam ini kita masuk dalam bab kedua, tajuk dia kehidupan yang sempurna. Macam mana kita nak meletakkan diri kita ni kehidupan yang sempurna, ya. Nabi dulu bawa akhlak ni, ya. Nabi membetulkan akhlak sahabat, ya. Sahabat dulu ketika zaman sebelum Islam, mereka ni akhlak mereka pun akhlak yang kita sebut sebagai akhlak yang buruk. Contohnya kita ambil Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, yang terkenal dengan sifat bengisnya. Umar ni bengis sangat, ya. Tak ada orang yang boleh kata mereka betul, dia salah. Perangai dia tak boleh orang kata dia salah, semua betul dia, ya. Dan dia pula jadi main melibah orang dia, ya. Garang dia, dan dia gagah, dia kuat. Orang takut dengan dia, samsingnya dia, ya. Punya samsingnya dia zaman sebelum Islam. Tetapi apabila dia telah menerima Islam, duduk dengan Nabi, ya, belajar menghayati kehidupan Nabi, dia tengok perubahan. Contohnya ketika dia dilantik sebagai khalifah yang kedua, khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wafat saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sebelum wafat itu pesan, ya, Abu Bakar sebelum wafat dia pesan kepada sahabat, dia wafat nanti lantik Umar. Abu Bakar masa dilantik, Nabi tak pesan. Nabi tak kata sebelum wafat Nabi, lepas dia lantik Abu Bakar, tak ada. Abu Bakar dilantik macam mana? Melalui apa ni, perbincangan para sahabat, ya. Mereka berbincang, ya. Tengok ada 10 nama asal yang cadangkan, antaranya Abu Bakar, bukan, ya. Itu zaman apa ni, Osman, ya. Awalnya orang Ansar mencalonkan orang lain, ya. Tetapi sahabat yang besar, ya, sebulat suara pilih Abu Bakar, sebab dia yang paling hampir, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Itu pemilihan oleh calon oleh sahabat. Tapi Umar dilantik oleh Abu Bakar pesan, kalau dia meninggal nanti Umar, dan sahabat lantik. Ketika mula dia dilantik, dia memberi ucapan, dia bercakap kepada apa, semua, duduk dalam masjid, cakap. Antara kata-kata dia kata sebab apa? Dia kata, ikutlah aku selagi mana aku betul, selagi mana aku atas landasan Islam, ikut, ya. Sekiranya aku lari ataupun tidak berada dalam landasan Islam, tegurlah atau betulkanlah, ya. Suruh betulkan. Kalau dia tersilap, betul. Bangun seorang tu, tengah bercakap ramai-ramai duduk ni, bangun orang tua seorang, bangun sampai pegang pedang dia pegang, tunjuk ni khalifah ni. Dia kata, Umar, kalau kamu silap, ini yang akan betulkan kamu. Ya. Kita pegang lah contohnya, kan. Gagang dia. Ketika itu Umar, aku tidak membalas ataupun tidak menunjukkan respon yang bengis. Kalaulah zaman sebelum Islam tu, jangan, kan, berbeza. Itu dia. Maknanya sebab apa? Sebab akhlak tadi telah meletakkan dia dalam keadaan yang boleh berfikir dengan waras, ya. Baik, Islam datang untuk membawa manusia kepada kehidupan yang sempurna dengan adab dan akhlak yang baik. Itu tujuan Islam datang ni. Dia bukan sekadar nak tunjuk mana agama dia nak bawa, siapa Tuhan, tak. Dia juga bawa juga akhlak yang baik, ya. Akhlak ni, kalau kita orang Melayu ni, bagus dah akhlak kita ni, ya. Baik dah akhlak kita ni, dan sopan santun kita ni tinggi,
Ya. Tetapi dalam tinggi sopan santun tu ada lagi yang perlu dibetulkan. Mana-mana yang kita nampak kurang, mana-mana yang kita nampak bersalahan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, kita baiki. Islam juga memandang tahap perjalanan yang mana orang yang melepaskan diri dari tujuan hidup yang mulia itu akan terkeluar dari syariat Islam. Maknanya siapa yang tak ikut akhlak Islam, maknanya dia boleh tergelincir, mana silap. Mesti patut. Akhlak bukanlah seperti barang berharga. Akhlak ni bukan macam emas, bukan macam duit, sebab dia tak nampak. Ya, duit tu kita nampak, kita pegang duit tu. Kalau hilang duit ni, rugi. Dalam bank ada 100,000, baru pencet, duit masuk 100,000 contoh, kan? Kalau hilang, termenung, duit 100,000 tiba-tiba kena scammer, hilang 100,000, termenung, pergi masjid pun dah lupa dah. Sebab memikirkan, sebab apa? Harga, nilai itu sangat berharga. Tapi akhlak tidak. Kita tidak merasakan akhlak satu benda yang bernilai dalam diri kita. Ya, akhlak merupakan suatu perkara yang telah diredai oleh agama dan membuat orang yang mengamalkannya dihormati. Akhlak dia tidak bukan macam duit. Duit tadi ada kita bahagia, tak ada kita menderita. Akhlak ni pada orang tak kisah. Cuba jaga, kita bercakap dengan lemah lembut, tapi sampai satu tahap marah kita ni hilang, sampai kita menjerit bercakap, orang akan rasa lega, dapat melepaskan kata-kata, lepas yang terpendam dalam diri. Tapi sebenarnya akhlak dia tadi dah tergelincir. Dia tak rasa alangkah ruginya selama ini boleh bersabar dengan baik, tiba hari ini tak boleh, habis kesabaran itu. Tak rasa. Ya, sebab kita tak rasa seperti tadi, tidak dinilai dengan harta benda. Ya. Tapi bagi orang yang boleh jaga, dia sabar, kena lagi macam mana, masih lagi bersabar, itulah orang yang mempunyai nilai yang tinggi. Masyarakat akan pandang baik. Ya. Orang ramai pandang baik. Ya. Dan orang akan melihat kita, manusia ni, dia hormat orang ni, antara kita ni dihormati antara satu lain kebanyakannya atas dunia, kehebatan dunia. Contohnya jawatannya tinggi, dia ada pangkat, dia ada gelaran di dunia. Yang kedua, kerana hartanya, dia kaya, orang hormat. Yang tadi pangkat, jadi sebab pangkat dia, orang ikut kata dia. Yang kedua, harta. Yang ini kebiasaannya manusia akan memandang. Tetapi di sisi Allah berbeza. Allah kata apa yang hebat? Allah kata inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia kalangan kamu ni, antara manusia yang paling mulia, orang yang akhlaknya terbaik. Akhlak terbaik macam mana? Akhlak terbaik ni ialah orang yang tidak mudah nak sebut apa ni keburukan orang. Buruk orang tak nak cerita, dia diam. Kita pula kalau orang diam ni, tak pandang apa. Kalau dia datang pun tak menambah, cerita tak ada kan. Kalau dia tak ada pun tak terasa sebab dia tak banyak cakap. Tapi orang yang beginilah sepatutnya yang paling baik, sebab dia kurang bercakap. Dia tidak suka menceritakan hal orang, dia tak suka menceritakan hal diri dia. Kan? Kita pula, kita satu suka cerita hal orang, tak cerita hal orang, cerita diri kita. Diri kita je berlaku. Kan? Semua diri kita. Dan dulu macam ni, macam tu, macam ni, semua diri kita. Macam orang tak macam tu. Kan? Contohlah macam tu. Tapi bagi orang yang takwa, dia tak nak. Kita tak nampak dia. Kita tak nampak pun dia ni dalam masyarakat. Sebab dia tidak menonjol. Itu dia. Jadi Allah pandang baik. Manusia ni, dalam diri manusia ni, dinilai oleh kita ni, dinilai sama ada oleh Allah ataupun oleh manusia. Ada dua penilaian. Ada orang dinilai oleh manusia, ada orang dinilai oleh Allah. Dia ada 4 jenis penilaian. Contoh dia bagi. Yang pertama, orang yang
manusia nilai baik. Manusia pandang bagus, baik ini, best ini. Tapi Allah nilai buruk. Manusia pandang baik, tapi Allah pandang buruk. Yang ini baik. Kita rasa kita betul ini yang kalau dalam Ihya Ulumuddin tu, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tu, yang ini kategorinya disebut sifat dia gurur. Orang yang dipanggil gurur ataupun gharab. Apa dia gurur? Orang yang perasan dia betul. Perasan dia betul, dia hebat. Sedangkan pandangan Allah tidak. Ya? Orang yang manusia pandang baik. Ramai di dunia ni macam ni. Di dunia ni orang pandang baik. Antaranya siapa? Ustaz-ustaz bukan jadi macam tu. Manusia pandang ustaz, bagusnya ustaz ni, baiknya ustaz ni, manusia. Tetapi di sebaliknya Allah pandang buruk. Boleh jadi Allah pandang buruk. Sebab apa boleh jadi Allah pandang buruk? Dia ngajar orang, dia nasihat orang, dia ajar orang buat baik, tapi dia tak buat baik. Itu kita ajar ni, buat ni, akhlak ni, ini akhlak ni baik, ikut, tapi dia tak buat. Bila dia tak buat, manusia tak tahu dia tak buat. Jadi manusia pandang dia baik. Bila dia tak buat, Allah pandang buruk. Allah pandang tidak baik. Betul Allah sebut. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Allah murka orang kalau dia cakap je, tapi tak buat. Cakap tak suruh bikin, dia kata. Cakap je, nasihat orang insaf orang dengar, mengalir mata orang. Insaf dengar, sedih, tapi dia sendiri tak buat. Maka ini adalah sifat orang yang manusia pandang baik, tapi Allah tidak pandang baik. Dan ada pula orang manusia pandang buruk. Manusia pandang buruknya dia, ataupun tak ada apa pun ni, dia ni tadi ada tak menambah kan, tak ada pun tak kurang. Tapi Allah yang kedua ni, Allah pula pandang baik. Dia manusia pandang tak ada apa, biasa je. Yang ini ramai, yang ini pun ada. Di kalangan tuan-tuan pun ada. Orang lain tak pandang, orang lain dia ni macam biasa je, orang awam biasa. Tapi dengan akhlak yang baik, dengan dia jaga amal dia, Allah pandang baik. Walaupun pandangan mata manusia tak nampak. Manusia kata dia ni ilmu pun tak berapa ada kan? Tapi dia beramal dengan ilmu yang ada. Ilmu yang sedikit itu diamalkan, maka Allah pandang baik. Dan dia juga tidak mencari kesalahan orang. Ini itu. Dan yang ketiga apa dia? Manusia pandang baik, Allah pandang baik. Ini yang kita nak. Orang pandang kita baik dan Allah pun pandang baik. Ini kita nak. Manusia pandang baik dan Allah pun pandang baik. Memang baik semua. Itulah antaranya kita tengok ulama-ulama yang hebat, yang besar. Zaman dia, walaupun zaman dia itu sebahagian manusia memandang buruk. Imam mazhab yang empat, imam mazhab yang empat, semuanya sekarang ini disanjung oleh manusia, hebatnya mereka. Tetapi di zaman mereka, di zaman kehidupan mereka, ketika itu ramai yang tidak bersetuju dengan mereka. Pemerintah tidak bersetuju. Ramai antara mereka ni, mereka kata semuanya tidak disukai oleh pemerintah. Contohnya siapa? Contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal berada di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Dia tak disukai oleh kerajaan, oleh pemerintah ketika itu. Pemerintah menjatuhkan hukuman, dipenjara dan disebat. Tak suka. Tapi ketika ini manusia menyanjung dia, pandang hebat, dan Allah pun pandang hebat. Sebab dia Dia ikut ataupun dia apa yang dia ajarkan itu memang itulah amalan dia. Jadi itu contoh. Dan yang keempat ialah orang yang manusia pandang buruk, Allah pun pandang buruk. Inilah manusia yang sangat tidak baik. Manusia pun pandang buruk, yang banyak buat dosa, yang banyak buat jahat, yang banyak buat jenayah, dan Allah pandang buruk dengan dosa-dosa ni itu. Kita tak mahu macam tu. Tuan-tuan, insya-Allah bukanlah tuan-tuan kategori yang keempat. Sebab jaga dari segi ibadah dan sebagainya. Jadi
Yang penting pada kita apa? Yang pertama dan yang ketiga tadi. Ya? Walaupun kalau yang kedua dan yang ketiga, maknanya kalau manusia tidak pandang baik, tetapi Allah pandang baik. Dan yang ketiga tadi, yang ketiga tadi ialah Allah pandang baik, manusia juga pandang baik. Ya? Itulah yang kita idamkan dan yang kita apa? Kita harapkan, itulah diri kita yang sebenarnya. Sebelum kita mengemukakan jenis keutamaan secara terperinci, maka kita sebutkan dahulu sebahagian seruan Rasulullah SAW yang menekankan supaya manusia menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan terpuji. Ya? Kita tunjuk macam mana Nabi sendiri suruh akhlak baik. Ya? Nabi pesan sahabat-sahabat, bila sahabat tanya, Nabi kata akhlak. Sahabat tanya, akhlak juga yang Nabi tekankan. Usamah bin Syarih meriwayatkan, ya? Satu riwayat daripada sahabat, kita pada satu masa, satu hari, kami duduk di tempat kediaman Nabi. Sahabat-sahabat pergi duduk rumah Nabi, datang rumah Nabi, duduk dalam rumah, ya? Duduk, ya? Dan kami duduk dengan cara menunduk dan diam. Duduk, tak cakap. Okay? Nabi jemput datang rumah, sahabat pun datang, duduk dan diam. Kita kalau pergi rumah kawan, kita kena beri macam mana? Itu contoh lah kan. Tak kata tuan-tuan lah, tak kata siapa ni. Tapi biasa macam tu kan. Kita pergi rumah orang kan. Sebab kita mungkin masa itulah ada benda nak cerita kan. Sampai dah tahlil pun masih lagi sembang lagi. Tapi sahabat ni, sahabat-sahabat nak tunjuk macam mana mereka ni jaga akhlak ni. Masuk rumah Nabi, tak cakap, duduk. Apa benda? Apa perkataan yang keluar dari mulut Nabi? Tak ada seorang pun antara kami yang bercakap. Ramai, bukan tak kenal, semua kenal dengan sahabat-sahabat. Kemudian datang beberapa orang bertanya, ya? Duduk diam tunggu ni, tiba ada pula dia nak tanya, ya Rasulullah, ya? Seorang bang, ya Rasulullah, man ahabba ibadillah ila Allah Ta'ala. Apakah, ya Rasulullah, apakah amalan ataupun apakah benda yang Allah paling suka, paling cintai kepada kami? Apa dia? Ya, kami ni yang mana yang Allah paling cinta, paling suka? Kalau Nabi kata ahsantul khuluqan. Nabi akan dua patah, ahsantul khuluqan. Orang yang akhlaknya paling baik. Itu yang Allah suka. Ya. Sahabat tanya, apa? Kami ni yang ramai-ramai ni, siapa kat yang paling Allah suka? Nabi kata, yang akhlak terbaik itu yang Allah suka. Ya. Nabi tak sebut yang paling banyak solat. Nabi tak sebut yang paling banyak puasa. Nabi tak sebut benda-benda lain, tapi Nabi sebut akhlak. Sebab kalau akhlak baik, insya-Allah ibadah juga akan ikut baik. Ya, orang baik, dia akan jaga hubungan dengan Allah. Orang buruk, macam mana nak jaga hubungan dengan Allah? Jadi Nabi sebut ahsanul khuluqan. Dalam riwayat lain sebut, sahabat tanya, ma khairu ma utiyal insan. Ya? Apakah pemberian yang terbaik Allah kurniakan kepada manusia? Ya? Allah kurniakan kita ni yang terbaik apa? Adakah rezeki yang banyak? Adakah kesihatan yang baik? Ya? Adakah rumah tangga yang bahagia? Adakah kedudukan dalam masyarakat yang terpuji? Yang mana yang Allah kurnia? Sebab ini semua kurniaan Allah juga. Kita sihat sekarang ni, Allah kurniaan Allah. Rezeki kita ada sekarang ni pun Allah kurnia. Yang mana rezeki pemberian yang Allah punya terbaik? Nabi kata khuluqun hasan. Ya, pemberian Allah yang terbaik itu ialah apabila kamu berakhlak baik. Itulah Allah pemberian Allah. Sebab ya, Allah, kenapa kita akhlak baik? Sebab Allah pandu kita, Allah bimbing kita akhlak kita baik. Kita dapat ya, akhlak. Jadi usaha kita kena jaga ya. Nak kita ni ya, walaupun apa ni kesihatan kurang baik, walaupun rezeki tidaklah semewah orang lain ya, ataupun dari segi kehidupan itu tidak sebaik orang lain, tetapi akhlak kita baik, itulah yang terbaik bagi diri kita ya. Kita rasa itulah
itulah sesuatu yang sangat kita syukuri. Ya. Dan Rasulullah SAW sabda lagi, Nabi tambah lagi, Nabi kata innal usya wa tafahus laisa minal Islam wa inna ahsanan nas islaman ahsanuhum khuluqan. Perbuatan keji, benda keji dan perbuatan keji, ya, benda yang buruk dan perbuatan buruk bukan dari ajaran Islam. Ya, perbuatan buruk bukan daripada ajaran Islam. Islam tak ajar umat dia buat benda buruk. Benda-benda yang buruk Nabi tak suruh. Ya, gambar pemimpin yang cantik lukis dicontek, contoh je lah, tak ada kemana-mana dengan negara mana-mana lah, dicontek, itu perbuatan buruk, itu Islam tak ajar. Kalaulah orang Islam yang buat, itu bukan ajaran Islam. Ya, benda buruk tak ada, agama tidak ajar, agama tidak akan ajar umat dia buat benda buruk. Ya, sesungguhnya orang yang terbaik keislamannya ialah yang terbaik akhlak. Ya, orang terbaik siapa? Ialah orang yang baik akhlaknya. Ya, yang boleh jaga, ya, negaranya, yang boleh jaga kampung halamannya, yang boleh menjaga Korea dia. Itulah orang yang terbaik. Ya, sebab dia tidak mengutamakan apa? Dia tidak utamakan diri dia. Ramai orang yang nak dia kan letakkan dirinya utama, orang lain kemudian. Ya, diri dia mesti selesai dulu, orang lain itu kemudian. Tapi orang yang terbaik ialah macam mana Nabi ajar sahabat-sahabat dulu, bukan diri itu sebagai keutamaan yang kita kena dahulukan, tapi masyarakat sekeliling juga adalah keutamaan kepada kita. Ya, barulah kita akan jadi yang terbaik. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, dalam riwayat, dalam kisah lain, Nabi ditanya oleh sahabat, ayyul mu'minin akmalul iman, ayyul mu'minin akmalul iman, antara kaum mukmin, antara orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ni, siapa yang paling sempurna imannya? Sahabat-sahabat memang hebat dari segi keimanan. Ya, sahabat ni dari segi iman dia sangat kuat, kukuh. Kita tengok contoh Bilal bin Rabah, kan? Bilal bin Rabah kan kisah dia macam mana dipaksa untuk kembali murtad, ya? Bila dia beriman pada Nabi, sedangkan dia jumpa Nabi bukan gerak mana pun. Dia hamba nak keluar rumah pun tak boleh. Sahabat lain boleh jumpa Nabi, ya, dia jumpa di rumah Al-Arqam dan Abi Al-Arqam. Bilal tak boleh, dapat jumpa jauh-jauh sebab dia hamba, dia terikat, dia apa ni?